kafankanlah ataupun kebumikanlah jenazah di kalangan kamu di tengah-tengah orang saleh. Orang saleh di kalangan kamu. Orang saleh yang meninggal dunia, kamu letak jenazah di tengah-tengah tersebut. Fa innal mayyit yata'azza bil jari su. Kerana sesungguhnya mana-mana orang yang meninggal dunia diletak di sebelah orang yang jahat, maka terseksa dengan jiran yang jahat daripada orang yang meninggal dunia ini sendiri. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada hari yang baik ini, pada hari Rabu, biasanya kita akan setiap pagi Rabu kita akan berkuliah di Masjid Mardiyah di Hulu Kelang. Tapi oleh kerana kita saat ini masih lagi kita kembali kepada masa-masa PKPB di kalangan kita, PKPB di kalangan kita ini. Oleh yang demikian, kita bersiaran secara langsung sebegini melalui cara online, sama ada dalam Facebook, sama ada dalam Instagram, ataupun juga yang disebut dengan beberapa talian-talian yang YouTube dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh tekan channel ataupun boleh tekan share di kalangan kita. Mudah-mudahan apabila kita share, ilmu ini akan dimanfaatkan bersama oleh sahabat-sahabat kita di talian kalian itu, ataupun war-warkan link yang kita sama-sama berada di talian ini sendiri. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih lagi pada muka surat 150 dalam kitab Ziarah Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat ini, di mana kita sampai kepada tajuk pilihlah tempat di mana kematian itu akan terjadi pada diri kita, ataupun pada tajuk memilih tempat berkubur yang mulia dalam kitab ini. Lalu saya namakan dengan tajuk yang kita bincangkan pada kali ini ialah pilihlah tempat di mana kematian kita ini, saat mana kita mati untuk dikuburkan. Maknanya jenazah kita ni tempat mana yang terbaik untuk dikuburkan kalau berlakunya kematian di kalangan kita. Kita kena faham dalam hidup kita ni kita diajar supaya kita bila kita meninggal dunia ada 3 perkara ni kita jaga. Yang pertama, keadaan kematian kita. Keadaan kita tu biar kita ni boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ini keadaan yang patut kena ada pada kita, ataupun keadaan mati syahid pada diri kita ni. Kemudian yang kedua, masa kematian kita. Masa malam Jumaat ataupun hari Jumaat, masa yang baik. Masa lepas pada kita selesai ibadah haji, masa yang baik. Masa setelah mana kita selesai melaksanakan bacaan Al-Quran, ataupun ni di antara masa yang perlu kita jaga pada diri kita. Maknanya setiap hidup kita ni biar masa-masa yang bermanfaat pada diri kita. Jangan kita meninggal dunia di saat mana masa yang tak baik. Masa yang tak baik ni masa bila? Masa yang dalam suasana kitanya tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun pada masa yang hari-hari yang kita dalam keadaan yang orang sedang buat maksiat pada Allah, lalu kita meninggal dunia pada tempat masa yang begitu, kita dilarang. Yang ketiga, kita diajar supaya jaga tempat yang disebut kematian kita. Tempat inilah yang kita maksudkan. Kalau kita ada peluang dalam hidup kita, duduklah di tempat-tempat yang penuh dengan keberkatan dan kemanfaatan. Jangan kita duduk di tempat-tempat kemaksiatan. Jangan. Dalam hidup sebagai seorang mukmin, Islam diajar supaya kita ni pastikan diri kita ni kita berada pada tempat-tempat yang baik sepanjang masa. Jangan kita mati di saat mana kita sedang berbohong. Misal contohnya, mati di saat mana kita sedang buat khianat.
mati di saat mana kita sedang melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu kematian yang buruk dalam hidup seorang. Ataupun mati di tempat maksiat, lalu depan kedai nombor ekor mati, misal contohnya demikian. Ataupun kita hanya mati di hadapan tengah-tengah buat maksiat, tengah joget, menari, buat benda yang dilarang oleh Allah, minum arak, satu benda yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba kita tengah-tengah begitu mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini pun kematian yang maksiat. Jangan kita mati demikian. Lalu hari ini kita bincangkan tajuk ni. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Sawar bin Maimun Abu Al-Jarrah Al-Abdi. Dia berkata telah meriwayatkan kepadaku seorang lelaki daripada keluarga Umar. Daripada Umar bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an aw syahidan wa man mata fi ahadil haramain ba'athallahu fil aminina yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang menziarahi kubur aku, Rasulullah sebut. Ataupun dalam riwayat kata manzarani, siapa menziarahi aku. Rasulullah tak sebut kubur terus. Rasulullah kata siapa yang ziarahi aku. Macam mana ziarah Rasulullah? Ziarah kubur Rasulullah. Maknanya cara demikian. Bila kita pergi ziarah kubur Rasulullah, maknanya kita sedang menziarahi Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sebut bahawa siapa yang ziarah aku, ziarah kubur aku lepas pada wafatnya aku, maka seolah-olah dia sedang menziarahi aku seumpama aku sedang hidup. Itu cara demikian. Sebab tu bila kita ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terus sebut assalamu alayka ya Rasulullah. Kita sebut demikian. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita sebut, kita bagi salam tu seolah-olah Rasulullah ni depan kita. Kita diajar supaya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang ziarah aku ataupun ziarah kubur aku, kuntu lahu syafi'an aw syahidan. Nescaya aku akan menjadi orang yang memberi syafaat kepadanya. Syafi'an. Aku akan memberi syafaat bagi dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ataupun au syahidan, ataupun Rasulullah sanggup bersaksi di atas amalan-amalan yang kita kerjakan sepanjang kita hidup atas dunia ni. Bila kemuncak kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku akan jadi syahidan, aku akan menyaksi amalan-amalan kamu. Maknanya aku sanggup bersaksi kepada diri kamu di hadapan Allah nanti terhadap amalan-amalan yang kamu kerjakan di atas dunia ini. Maknanya amalan-amalan kita ni, Rasulullah kata aku sanggup jadi saksi, ya Allah, aku nak bagi syafaat pada orang ni untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man mata fi ahad haramain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, mana-mana orang yang dia mati di salah satu tanah haram. Tanah haram yang Allah jadikan atas muka bumi ni. Dia ada 3 tanah haram. Tanah haram ni sendiri. Yang pertama tanah Masjidil Haram itu sendiri di Mekah. Yang kedua Masjidil Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Ni dipanggil tanah haram. Yang ada ulama kata 2 je. Tanah Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Tapi ada ulama kata 3. Kita pegang 3 lah. 3 tanah haram ini. Termasuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tanah haram juga. Kuntu lahu syafi'an aw syahidan. Rasulullah kata, wa man mata fi ahad haramain. Mana-mana orang yang meninggal dunia salah satu daripada tanah haram ini. Tanah haram ni apa dia? Mekah dengan Madinah ini. Ba'athahullahu fil amini yaumal qiyamah. Allah akan bangkitkan dia di akhirat Allah nanti dalam keadaan kurniakan ketenangan dan keamanan pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang mati di Mekah, siapa yang dia beroleh kematian di Madinah, dia boleh meninggal dunia di antara 2 tanah ini. Sampai di sana dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bangkit di akhirat nanti dalam keadaan yang aman dan tenteram. Kelebihan yang Allah jadikan demikian. Lalu ada orang sebut, beruntung Ustaz, orang yang berada kat Mekah dah, orang yang berada kat Madinah dah, orang yang berada kat sana dia meninggal dunia di sana. Misal contohnya dengan syarat dia seorang yang soleh,
dia seorang yang dalam keadaan tenang dan aman. Pada diri dia akan beroleh demikian, pada orang yang demikian. Tapi kalau sekiranya dia buat maksiat, dia duduk di kota Mekah, dua kali ganda lah. Maksiat dia tadi berganda pada diri dia. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dua-dua. Rasulullah maksudkan orang yang datang sampai di Mekah, sampai di Madinah, dia meninggal dunia. Yang ni dapat syafaat Rasulullah. Dia bangun di akhirat nanti, dalam keadaan yang aminin. Dia bangun dalam keadaan tenang. Ni ada orang yang demikian. Bila kita tanya, siapa yang bangun di akhirat nanti dalam keadaan yang bila dia bangun di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tenang dan aman? Siapa dia? Yang disebutnya ialah, yang pertamanya ialah di antaranya orang yang meninggal dunia di kota Mekah ataupun dia meninggal dunia di kota Madinatul Munawwarah. Dia meninggal dunia di tempat yang baik demikian. Satu Rasulullah pesan, siapa-siapa yang dia sampai di kota Madinah, dia sampai di kota Mekah, dia boleh meninggal dunia di tempat tersebut, maka matilah lebih baik. Dia rasa nazak dah, dekat nak meninggal dunia dah. Jangan cepat, jangan dia sebut, saya nak balik ke kampung, saya nak balik ke rumah, saya nak meninggal dunia dengan anak cucu, dengan... Tak, jangan. Bila kita dekat nak, kita dah sakit dah sangat pada diri kita dah, sampai di kota Madinah, kita boleh meninggal dunia. Untungnya pada diri kita. Meninggal dunia lah di tempat tersebut. Kerana Rasulullah kata, waktu mana dibangkitkan nanti dalam keadaan penuh dengan keamanan, penuh dengan ketenangan. Dia rasa lapang, dia bangun di akhirat nanti, tak ada rasa serabut, tak ada rasa tension, tak ada rasa tertekan, tak ada. Tapi waktu mana dibangun di akhirat nanti, lapang je dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili setiap amalan-amalan yang dikerjakan di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Ni keuntungan ya. Jangan sedihlah kalau mak ayah kita ataupun adik-beradik kita yang dia pergi ke Mekah ataupun di Madinah, dia meninggal dunia di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Maka dalam keadaan demikian kita kena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang ni bila dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan penuh ketenangan dan keamanan pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ad-Daruqutni, daripada Hatib, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi kubur aku sesudah aku wafat. Rasulullah sebut, siapa yang ziarah kubur aku setelah mana aku wafat, maka dia seolah-olah mengunjungiku ketika mana aku masih lagi hidup. Rasulullah pesan demikian. Umat aku, kalau kamu ada peluang untuk ziarah kubur aku, walaupun aku dah wafat dah, aku dah tiada dah, seolah-olah dia sedang menziarahi aku sewaktu mana aku masih lagi hidup. Sesiapa yang meninggal dunia pada salah satu daripada dua tanah haram, maka akan diberikan dua keselamatan pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Kalau siapa, yang ni hadis ni disebut, bila keselamatan, dua keselamatan tu, ulama-ulama sebut, kelebihan orang yang mati di dua tanah haram ini, salah satu, dia meninggal dunia sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Dia meninggal dunia di tempat tersebut, lalu Rasulullah kata dua keselamatan untuk dia. Allah akan bagi pada dia. Yang pertama, selamat waktu mana bangun di padang mahsyar. Yang kedua, selamat waktu mana nak melalui titian sirat. Itu cara, dua keselamatan. Ada yang sebut selamat dalam kubur, selamat bangun di padang mahsyar. Dua keselamatan yang Allah jadikan pada mereka tersebut. Siapa yang meninggal dunia di tanah yang disebut dengan tanah Mekah ataupun tanah Madinah, tanah haram, di kawasan tanah haram itulah, dia meninggal dunia di dalam kawasan tersebut, maka dalam keadaan yang sedemikian rupa, dia akan selamat. Daripada apa dia? Dia selamat di hari kiamat nanti. Dalam keadaan yang dia selamat itu, selamat apa dia? Selamat daripada yang namakan dengan bebanan di padang mahsyar Allah dan tekanan waktu mana melalui titian sirat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Al-Bukhari Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Waktu mana nak meninggal dunianya Nabi Musa ni, nak wafat Nabi Musa ni, semasa dia mendatangi Nabi Musa, maka Nabi Musa menampar muka malaikat maut itu sehingga tercungkil matanya. Ni cerita mengenai malaikat maut datang nak cabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Bila
Ni riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita bila Allah hantar malaikat maut nak cabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tampar malaikat maut tu sehingga tercungkil mata. Tu dalam satu riwayat kata sebelum daripada ini, depan nanti kita akan jumpa. Dalam riwayat cerita bahawa sebelum daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni meninggal dunia. Malaikat maut ni bila dia nak cabut nyawa orang, orang nampak dia datang. Dia datang tu dia nampak. Tapi bila bermulanya malaikat maut ni kita tak nampak. Kita tak nampak kedatangan dia. Bila zaman Nabi Musa, bila Nabi Musa tampar muka malaikat maut tersebut sehingga akan menyebabkan tercungkil matanya. Itu yang disebut demikian. Bermula daripada situlah malaikat maut sebut, ya Allah, lepas pada ini aku tak nak lagi. Bila aku datang, tiba-tiba orang nampak aku datang. Jangan bagi nampak sesiapa pun. Aku nak, bila aku nak cabut nyawa manusia ni, aku cabut dalam keadaan tak nampak. Itu cara demikian. Kata Nabi, kata malaikat maut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah perkenankan permohonan malaikat maut ini sendiri. Tapi waktu mana Nabi Musa alaihissalam ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam ini, malaikat mautnya bila datang tersebut, dia datang nak cabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, ditamparnya. Bila tampar tersebut menyebabkan tercungkil matanya. Lantas malaikat maut kembali kepada Allah sambil berkata, ya Allah, kamu telah mengutuskan aku kepada seorang hamba yang tidak mahukan kematian. Dia sebut demikian. Ya Allah, ni Rasulullah cerita ni. Cerita kepada Abu Hurairah, cerita pada sahabat-sahabat. Dia cerita bahawa, ya Allah, kamu hantar aku kepada satu hamba yang tidak mahukan kematian. Allah Ta'ala lalu mengembalikan penglihatan dia dan berfirman dan sebut pada malaikat maut ni, kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di atas belakang kulit lembu sehingga tertutup tangannya selama 1 tahun penuh. Sebut, wahai malaikat maut, kamu pergi bagi tahu pada Musa itu, tak tangan di atas belakang kulit lembu sehingga tertutup tangan dia selama mana? Selama 1 tahun penuh. Allah Ta'ala berfirman, kemudian berhentilah. Malaikat maut lalu berkata, sekarang waktu kematian kamu. Disebut oleh Nabi Musa alaihissalam, mohonlah kepada Allah agar tanah kubur kamu didekatkan dengan tanah yang suci, al-ardul muqaddasah, sejauh 1 kali lemparan batu. Jauh mana dekat kamu ni? 1 lemparan batu luasnya kawasan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, jika aku berada di sana, maka aku akan memperlihatkan pada kamu semua kuburnya di sebelah jalan di bawah bukit pasir itu. Rasulullah cerita demikian. Cerita pada sahabat-sahabat. Satu riwayat lain dinyatakan ketika malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam, malaikat maut berkata, ni satu riwayat yang lain cerita lagi, ketika mana malaikat maut datang nak cabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, lalu malaikat maut sebut, taatilah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kamu. Taatilah Allah Tuhan kamu. Lalu diceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam menampar mata malaikat maut sehingga matanya merekah tercungkil. Bila tampar tu terkeluar mata malaikat maut. Allahu Akbar. Kuat tamparan Nabi Musa alaihissalam. Satu hadis daripada At-Tirmizi yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa-siapa yang sampai di kota Madinah, dia berkemampuan untuk mati, maka matilah di kota Madinah. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Kerana sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa yang mati di kota Madinah. Siapa saja yang mati di kota Madinah, aku bagi syafaat kepada dia di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allahu Akbar. Itulah tempat yang paling baik. Kalau ditanya, Ustaz, kat mana tempat yang paling baik untuk meninggal dunia? Maka tempat di kota Madinah, bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling baik untuk menghadap depan Allah. Hadis ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq yang cerita perkara demikian. Dalam Al-Muwatta dinyatakan bahawa Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki untuk mati dalam keadaan syahid di jalan kamu, dan matikanlah aku di kota Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah Umar radhiyallahu anhu dia baca doa ni. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati syahid, ya Allah. Kalau dapat mati syahid, satu nikmat yang besar dalam hidup aku ni, ya Allah. Ini doa Sayyidina Umar. Dan kalau tak dapat mati syahid pun, mati di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kota Madinatul Munawwarah. Lalu memang dia meninggal dunia di kota Madinah. Lalu dikebumikan jenazah Sayyidina Umar Al-Khattab sebelah dengan Abu Bakar, sebelah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita baca dalam sejarah dia, lepas pada Rasulullah wafat, kemudian lepas pada ayah dia wafat, Abu Bakar wafat, dia masuk ke kawasan kubur tu dalam keadaan dia tak pakai kain tudung. Dia buka kain tudung ni. Tapi bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, lalu bila Sayyidatina Aisyah masuk kawasan kubur tu, dia pakai kain tudung. Dia pakai kain tudung. Lalu ditanya kepada Aisyah, kenapa kamu pakai kain tudung, wahai Aisyah? Sebelum daripada ni kamu masuk, kamu tak bertudung pun. Di kalangan wanita-wanita Ansar, tanya Sayyidatina Aisyah. Dia jawab, kerana ada Umar dalam kawasan kubur itu. Ada Amirul Mukminin Umar, merupakan orang yang asing dengan aku. Walaupun dia telah meninggal dunia, dia nampak apa yang sedang aku lakukan di atas dunia ini. Allahu Akbar. Nak sebutnya gambaran orang yang meninggal dunia di tempat-tempat yang baik, Allah jadikan demikian. Kemudian Sa'id bin Abu Waqqas dan juga Sa'ad bin Yazid pernah berpesan agar membawa jenazah mereka apabila sudah meninggal dunia di sebuah lembah di daerah perkuburan Baqi', perkuburan di kota Madinah, dan dikebumikan di kota Madinah. Allah untung kan. Sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, kalau aku meninggal dunia, ataupun Sa'ad bin Yazid, sahabat Rasulullah yang lain pun sebut, kalau aku meninggal dunia, jenazah aku kena kebumi kat mana? Kebumi di perkuburan Baqi' itu. Satu lembah, dalam lembah-lembah Baqi' ini, dia ada lembah begitu, yang rendah kawasan rendah tersebut. Kamu kebumikan jenazah aku di kawasan tersebut. Kerana apa dia? Kerana yakin yang tempat tersebut tempat yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangkit di akhirat Allah nanti. Demikianlah kemuliaan dua tanah haram daripada Allah Taala Maha mengetahui, dan kemuliaan yang mereka diketahui di sana itu sendiri. Diriwayatkan lagi Allah Taala memberi keutamaan pada kota Madinah. Kalau ditanya lagi, mana lebih utama di antara kota-kota yang lain? Kota Madinah. Kota Madinah merupakan tempat keutamaan. Tidak ada dapat yang menyangkalnya, namun tidak semua mengetahuinya dalam perkara demikian. Kalau ditanya, tempat mana yang paling sesuai untuk meninggal dunia ni? Di kota Madinah lah tempat yang sesuai. Seandainya perkara itu tidak tercapai, maka memilih kubur di sebelah kubur para orang saleh dan mulia di antara para syuhada dianggap telah memadai. Katakanlah ada di kalangan kita disebut, Ustaz, kalau tak boleh juga pergi ke kota Madinah, kalau tak boleh juga pergi ke kota Mekah, nak kebumi di mana? Kebumikan di sebelah orang-orang saleh di kalangan kami. Orang saleh, orang mati syahid di kalangan kami. Mana tempat orang saleh meninggal dunia? Kamu meninggal dunia di tempat tersebut. Kamu letak di jenazah kamu tu, kalau dapat di sebelah kawasan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh di kawasan demikian. Diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Ahbar ketika ditanya kepada beberapa orang penduduk Mesir, apakah yang kamu semua perlukan? Mereka menjawab, kami memerlukan satu kantung tanah daripada bukit Muqattam, itu nama bukit di Mesir, Muqattam. Lalu Ka'ab Al-Ahbar berkata kepadanya, semoga Allah mengasihi kamu semua. Apa yang kamu semua mahukan lakukan dengan tanah itu? Mereka menjawab, kami mahu meletakkan di atas kubur kami. Orang Mesir disebut demikian. Mereka menjawab, kami mahu meletak di atas kubur kami. Lalu dia berkata pada orang itu, kamu semua berkata demikian, padahal kamu semua berada di Madinah. Bukankah dinyatakan bahawa Baqi' seperti yang diceritakan tentang fadilatnya? Mereka menjawab, kami menemui dalam kitab suci sebelumnya bahawa tempat suci terletak antara Qasir dan juga Yahmum. Kami dapati dalam kitab suci, dia cerita bahawa tempat itu terletak di antara Qasir dan juga Yahmum. Lalu tempat itu nama apa dia? Muqattam. Disebut demikian. Ini orang Mesir. Dia nak kepada meninggal dunia di kawasan demikian. Lalu dibincang, para alim ulama bincang. Bolehkah tempat dapat menyucikan seseorang?
Di kalangan kita akan sebut demikian. Bolehkah tempat itu akan menyucikan seorang? Kita kata, kita ada dosa, tiba-tiba pergi tempat itu meninggal dunia. Tempat itu boleh suci ke seorang? Para alim ulama berpendapat, tempat tertentu sebidang tanah tidak dapat menyucikan dan membersihkan seseorang. Dan dapat membersihkan kotoran dosa seseorang adalah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubatan nasuha disertai dengan perbuatan baik. Tempat ni bukannya dianggap tempat tu boleh menyucikan kita, tidak. Tapi maksudnya bila sampai di kota Madinah, tentu orang kita bertaubat. Bila kita boleh sampai ke kota Madinah, orang kita dia nak pergi ke mana dalam hidup dia? Dan kalau kita tanya, kamu nak pergi ke mana dalam hidup? Kalau sebut kota Mekah, kota Madinah, orang kita kan rasa waktu mana kalau kita cerita tentang immigration Arab Saudi, kita cerita tentang payahnya nak masuk, payahnya kena bayar itu dan sebagainya. Orang kita akan sebut apa? Saya lebih prefer untuk pergi ke yang disebut dengan Bollywood, Hollywood. Saya lebih nak pergi ke USS, misal contohnya. Nak pergi ke mana? Nak pergi tempat-tempat selain daripada tempat ini. Tempat yang kalau pergi ke kota Madinah, tempat itu mesti kita bertaubat pada Allah. Itu cara alim ulama dia faham demikian. Orang kita kalau diajak jalan, nak pergi ke mana? Korea. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke China. Nak pergi ke mana? Nak pergi melancong di Mesir. Nak pergi melancong ke Turki dan sebagainya. Mekah, Madinah, ada orang dia tak nak pergi. Kenapa? Kalau pergi situ macam nampak suci je kita. Bagi mereka demikian. Tak, kita sebut. Pergi ke situ, tentu orang kita bertaubat. Bila dia bertaubat, dia meninggal dunia di tempat tersebut. Bila dia sampai di tanah suci tersebut, dia akan banyak beristighfar, berselawat pada Rasulullah. Dia akan minta ampun, meleleh jari mata dia, mengalir deras di pipi dia. Bila sampai di kota Madinah, ada orang kita ni bila sampai di kota Madinah, cuba tengok orang yang first time sampai di kota Mekah, Madinah. Perasaan dia teruja yang amat sangat. Teruja apa dia? Ya Allah, aku banyaknya dosa, ya Allah. Sampai juga aku di tempat ini. Cuba tanya orang-orang yang kali pertama sampai di kota Mekah, kali yang pertama sampai di kota Madinah, apa yang terjadi pada dia? Rasa sebab. Jiwa dia ni perasaan datang dalam jiwa dia. Lalu mengalir mata dia. Mengalir mata tu. Mengalir mata kerana apa dia? Rasa taubat. Banyaknya aku dosa. Banyaknya dosa aku. Hari ni ya Allah, kamu datangkan aku tempat yang paling suci. Tanah yang paling baik. Lalu aku minta ampun pada kamu ya Allah. Terhadap dosa-dosa yang aku lakukan sebelum daripada ni ya Allah. Dia akan jadi demikian. Dia akan datang perasaan pada jiwa seseorang yang sedemikian rupa. Oleh demikian, lalu tempat tidak boleh menyucikan seorang. Ulama sebut. Tapi yang boleh menyucikan seorang apa dia? Dengan bertaubat kepada Allah. Bila kita sampai di tempat tempat yang suci, maka secara automatik diri kita akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tanah yang dapat menyucikan hanya berlaku apabila seorang hamba telah melakukan kebaikan di atas tanah itu. Bila sampai di kota Mekah, Madinah, rasa pemurah dia nak menderma. Rasa pemurah, rasa senang dia nak baca Quran. Rasa senang jari mata mengalir kan. Rasa senang je pada diri kita ni untuk beribadah pada Allah. Kita tinggal dekat bumi Malaysia kita ni, nak sembahyang berjemaah payah. Tapi bila sampai di Mekah, Madinah, ringan je. Walaupun bengkak betis-betis kita. Walaupun penat pada tubuh badan kita. Tapi kita jadi rajin dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada kita datang tempat-tempat yang soleh. Bila kita datang tempat yang soleh sebegitu, maknanya kita akan dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kelapangan, sehingga kan kita ni bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan berlipat gandalah keuntungan baginya. Bila seorang datang tempat yang demikian, berlipat ganda keuntungan dalam hidup dia. Sampai di kota Madinah, di kota Mekah, dia buat amalan soleh. Kemudian dia meninggal dunia. 2 kali ganda Allah jadikan untuk diri dia. Lalu Allah tutup segala dengan keuntungan bagi dia, dengan kemuliaan tanah itu yang dapat menutup keburukannya dan memberikan timbangan kebaikannya sehingga membantunya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud perkataan menyucikannya. Ketika seorang meninggal dunia dengan makna kemuliaan tanah suci mengikut perbuatan baiknya, dan tanah tersebut bukanlah faktor utama,
yang menyucikan diri seseorang. Satu riwayat daripada Malik, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya dia berkata, aku tidak mahu dikebumikan di Baqi'. Aku lebih suka dikebumikan di tempat lain. Kerana aku bimbang jika tergali untuk kuburku, kubur orang saleh ataupun bersebelahan dengan orang jahat. Oleh yang demikian, sebaik seorang dikebumikan di tempat kaum kerabatnya dan kawan-kawan dan para jiran tetangga. Ada juga yang sebut demikian. Ada yang sebut, aku tidak mahu dikebumikan di Baqi'. Aku lebih suka dikebumikan di tempat yang lain. Kenapa? Kerana aku bimbang jika nak gali kubur aku, tiba-tiba tergali kubur orang saleh. Ataupun aku duduk di kawasan Baqi' itu, aku duduk bersebelahan dengan orang jahat. Ada yang disebut demikian. Daripada Hisham bin Urwah, dia sebut. Daripada bapa dia, bapa Hisham ni, ataupun nama Urwah ni, dia sebut dia tak nak dikebumikan di perkuburan Baqi'. Ada yang sebut demikian. Oleh yang demikian, sebaiknya seorang dikebumikan di tempat kaum kerabat, kawan-kawan dan para jiran tetangga itu sendiri. Yang inilah yang disebut. Yang disebut. Hendaklah dipilih kematian seorang mayat soleh sebagai jiran tetangga mereka dikubur. Bila kita nak meninggal dunia, tengok siapa yang akan diletakkan jenazah kita. Jenazah kita duduk sebelah dengan siapa? Waktu mana kita meninggal dunia? Abu Sa'id Al-Malini dalam Al-Muttallaf wal-Mukhtalaf, Al-Mu'talaf wal-Mukhtalaf, daripada Abu Bakr Al-Khairaisi, daripada Al-Qubur, daripada kitab Al-Qubur, menyatakan suatu hadis daripada Abu Sufyan Al-Thawri, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Muhammad bin Al-Hanifah, daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami diperintahkan Rasulullah agar mengkebumikan jenazah kami di tengah-tengah kubur orang yang saleh di kalangan kita. Kerana orang mati terseksa oleh jiran tetangganya yang jahat. Tu ingat tu pada diri kita ni. Kalau meninggal dunia, kita letak di kubur jenazah kita ni sebelah dengan orang saleh. Kubur-kubur orang saleh. Sebagaimana disakiti ketika mana dia masih hidup. Kebetulan kita letak jenazah tu sebelah kubur orang yang jahat. Kita pun terseksa juga. Sebagaimana waktu mana kita hidup atas dunia, kalau kita duduk sebelah dengan berjiran dengan orang jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, jika salah seorang kamu meninggal dunia, hendaklah kamu semua memperelokkan kain kafannya. Disebut demikian. Rasulullah riwayat kata Ibn Abbas, dia sebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, siapa-siapa yang meninggal dunia di kalangan kamu, cantikkan kain kafan dia. Elokkan cara susunan kain kafan tu. Kemas, biar nampak kemas. Jangan dalam keadaan terurai. Jangan dalam keadaan selekeh. Jangan. Kemas, biar kain kafan dia. Segera menunaikan wasiatnya. Rasulullah pesan, kalau dia meninggal dunia, kita cepat menunaikan wasiat dia. Mendalamkan kuburnya. Kubur tu biar dalam sikit. Kubur mana-mana di kalangan kita, jangan cetek sangat kuburnya. Kemudian, dan menjauhkan daripada jiran tetangga kubur yang jahat. Rasulullah pesan demikian. Jangan letak dekat-dekat dengan orang jahat. Kubur kita ni, biar letak dekat dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasul, adakah jiran tetangga yang baik akan memberi manfaat di akhirat? Sahabat-sahabat tanya, orang yang jahat, orang yang baik itu dapat memberi manfaat ke di akhirat nanti? Rasulullah menjawab, adakah dia bermanfaat ketika mana di dunia? Rasulullah tanya balik, orang yang baik ni, kalau kita berjiran dengan dia, ada manfaat tak di dunia? Rasulullah tanya demikian. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sebut, demikian juga bila letak dalam kubur, bila letak saja dalam kubur, dia ada manfaat kepada orang yang baik ini, bau manfaat kepada jiran yang baik. Demikian juga ketika di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersabda, Rasulullah sebut, adfinu mautakum wasata qaumin salihin. Kafankanlah ataupun kebumikanlah jenazah di kalangan kamu di tengah-tengah orang saleh. Orang saleh di kalangan kamu. Orang saleh yang meninggal dunia, kamu letak jenazah di tengah-tengah tersebut. Fa innal mayyit yata'azza bil jarisu. Kerana sesungguhnya mana-mana orang yang meninggal dunia diletak di sebelah orang yang jahat, maka terseksa dengan jiran yang jahat daripada orang yang meninggal dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Ni pesan kita lah, kita letak dekat-dekat dengan orang yang baik, orang yang saleh di kalangan kita. Dan
Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz yang dirujuk kepada Malik bin Anas daripada bapa saudaranya, Nafi' bin Malik daripada ayahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang sedemikian rupa. Ini insya-Allah kita berhenti setakat ni lah. Kita cerita tentang mengenai bagaimana keadaan mayat di dalam kubur pada pengajian yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.